rakan-rakan pejuang-pejuang rakyat yang saya muliakan. Kewe Lai Peng dan Jahau. Yang bagi bersaya ni pemandu-pemandu taksi Kelana Jaya. Bukan perkasa Kelana Jaya. Sudah ada dengar beberapa ucapan yang saya sempat kali samakan Wabi Kitchen. Pertama, soal bersih. Bersih saya harus mulakan dengan menyatakan bahawa ini suatu kebangkitan rakyat untuk menuntut supaya negara bukan saja negara merdeka, tetapi merdeka rakyat. Itu. Saya ucap terima kasih. Tanya, saudara, hilang rasa cemas dan takut. Tiap malam dalam TV UMNO Barisan Nasional diugut, diberi amaran bahawa tunjuk perasaan ini, perhimpunan ini haram, semua haram. Yang halal Commission Skopi, yang halal Wallet Mukondo, yang halal bayaran ganti rugi kepada Tajuddin Ramli soal Malaysia Airlines, yang halal PKFZ, perhimpunan haram. Bukan setakat TV, UMNO menggunakan agama, majlis fatwa untuk hukum perhimpunan itu haram. Sudah, saya diundang oleh Syekh Yusuf Qardawi ke rumah dia, dan ada buku dia. Ini Qardawi, itu yang sebentar itu saya. Dan sini Khalid Mash'al, ketua Hamas, dia ada hubungan dengan Israel. Yang saya nak ulas sedikit. Jadi, oleh kerana saya tahu ramai di sini banyak panglima-panglima, ada ramai juga mahasiswa, ada ramai pekerja, jadi saya serius sikit. Baik. Qardawi dia sampaikan buku kepada saya. Bukunya judul Thawrah Syam, Kebangkitan Rakyat. Tengok beza. Siapa Syekh Qardawi? Dia number 1 ulama paling terkemuka dunia, bukan Imam Muda UMNO. Dia ini disebut Rais Hay'ah Ulama Alamiyah, Ketua Majlis Ulama Islam Sedunia. Dia tulis buku. Mana dia? Itu dia yang sebelah yang cantik tu kita. Presiden. Baik. Dia bagi buku kepada saya. Thawrah Syam, Revolusi Rakyat. Dia tak guna Arab Spring. Dia tak guna Ar-Rabi' Al-Arabi. Arab Spring. Sebab dia kata apa Spring ini? Kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat untuk apa? Untuk kebebasan, hurriyah. Untuk apa? Untuk kebahagiaan wal izzah. Untuk apa? Wal karamah. Karamah. Dan Allah has exalted the children of Adam. Walaqad karramna bani Adam. That's Qur'ani. Dia menyebut karamah ini dalam buku dia sebab dia kata jangan ada persengketaan antara kaum atau agama. Ini beza dengan di sini. The central thesis UMNO's argument is to try to cultivate fear inside the Malays against the rest. The issue of Malay supremacy, the threat against their survival and their dominance. Itu strategi UMNO. Tetapi bila dia berkuasa, bila UMNO 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dia tak ingat rakyat, dia tak ingat pemandu taksi, dia tak ingat mahasiswa, dia tak ingat pekerja, peladang, felda. Dia ingat hanya sebelum pilihan raya, kerana kuasa dia sudah mulai tergugat. Sekarang cakap soal Melayu. Bila kamu berkuasa, kamu lantak kuasa Melayu, kamu lantak harta Melayu. Bukan saja masalah orang Cina dan India, Iban, Kadazan, Dayak, hak orang Melayu sendiri. Saham Bumi Putra, siapa yang dapat? Itu diangkat kaut oleh pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin-pemimpin UMNO. Bagi tahu pada saya, bekas Perdana Menteri, bekas Menteri,
tidak ambil uang dan saham Bumi Putra. Siapa yang tak ambil beasiswa yang dibutuhkan kepada Bumi Putra dan rakyat miskin di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO? Siapa yang tak ambil tanah, balak, saham, proyek, kontrak, lembu pun diangkut? Paling tak kuno manusia. Kuno pada cattle farming, orang Sikh, orang Melayu yang miskin, orang India, tahu bangun pokok berapa? Tahu gadas hutan untuk pelihara lembu? How much they earn? Berapa dia dapat? Ngerti? Sudah, ini bukan soal politik, ini soal perasaan, ini soal kemanusiaan. You don't have passion. Kalau tidak ada keprihatinan tentang mengenai derita rakyat, kau usah bicara soal perjuangan. Kau usah bicara soal Melayu dan kapan kita rakyat. Ada ruang sapu, ada tanah ambil, ada balak sapu, ada saham rompak, ada proyek sapu, ada lembu angkut. Kemudian bicara soal rakyat. Tadi perkasa waktu berperasaan menentang, menghina Ketua Menteri Pulau Pinang, sahabat kita Lim Guan Eng, yang pimpin yang mewakili perkasa Melayu kulit. Kemudian dia buat funeral kepada Lim Guan Eng. Guan Eng, Cina. Funeral itu kalau bunga cara Hindu. Saudara, I am a Malay, I am a Muslim, I am from Penang, I am MP from Batang Pau. May I also speak on behalf of the Malays and Muslims of Penang. We reject this racist, deplorable act, insulting not only to the Chinese leader, insulting our friend in the struggle for justice. Saya minta kawan-kawan Melayu di belakang ini dengar betul. Saya tidak sedikit kurang semangat kemelayuan saya. Saya akan pertahankan kepentingan orang Melayu, bahasa mereka, hak semua mereka, agama Islam. Saya tidak akan pinggirkan masalah orang Melayu. Orang Melayu yang miskin, kita tidak pernah akan pinggirkan mereka. Sebab saya berkawan dengan Wabi Kit Siang, sebab apa? Sebab apa saya sanggup terima Wabi Kit Siang? Karena saya percaya bekerja sama dengan dia, soal hak rakyat miskin yang terpinggir, termasuk Melayu dan Bumi Putra, tetap kami perjuangkan bersama-sama. Saya sebut ini, apa jawaban UMNO? Di Ipoh, saya berikan penghargaan penghormatan. Saya kata, this is Kit Siang, the man who has dedicated himself in the struggle for freedom and justice. Part of our team, a key leader in Pakistan. Some extremist Malays and racist Malays and Perkasa and pemuda UMNO and UMNO leaders, including Datuk Seri Najib, has challenged me and says, Anwar is not fit to become the Prime Minister because he will be used by the Chinese and in particular the Indian, naming people like Kit Siang. This is my response. I said yes. I make no apologies. We have made a decision that Chinese, ethnic Indians are part and parcel of this new Malaysian struggle for freedom and justice. That other than the leaders, Chinese leaders in Keadilan, we have Wabi Kit Siang, Guan Eng, whom I have great respect for their courage of conviction in the struggle for freedom and justice. My choice, our choice, Keadilan passed the Malays, yes, to accept Kit Siang. UMNO chose and continue to choose and respect Choi Soh Ling. Your choice. Saya pilih Kit Siang, UMNO
pilih soleh. Itu terpulang pada mereka. Tetapi mengapa harus hina? Di parlemen tadi Wabi Kisah sebut ditarik balik pindaan itu. Sudah tahu, bila kita baru bercakap ahli-ahli parlemen UMNO, ahli parlemen UMNO termasuk seorang MIC yang lebih daripada pemuda UMNO. MIC Kuala Selangor, Ulu Selangor lebih daripada pemuda UMNO. Bangun cerca kita, insaf, abuse, resistless, karena kita pertahankan hak rakyat untuk memerhati, dalam Pakatan Rakyat memerhati di baru SPR. Sekarang ditarik balik. Kemudian dikata kerana UMNO pun tidak setuju. UMNO mana yang tidak setuju? Saudara, ini bermakna walaupun mereka gembar-gembor hina saudara, rakyat yang bangkit 300.000 termasuk keluarga mereka, semua ini bodoh, penjahat, pro-komunis, pengganas. Tetapi mereka mulai gentar. They know their days are numbered. Change. Untuk apa? Saya datang sekarang untuk menjelaskan untuk apa. Lepas itu tentu utusan Malaysia TV3 mengatakan, tengok Anwar sanggup mengatakan mereka dia itu sanggup diperbudakan oleh China, terutama DAP. Saya kata saya tidak rasa salah untuk diperbudakan oleh rakyat, oleh DAP, oleh PAS, oleh keadilan, oleh mahasiswa, oleh pekerja. Saya tidak rasa bersalah diperbudakan oleh mereka, kerana itu mandat yang diberi kepada saya, bukan diktator curi wang untuk beli cincin untuk Azizah. Tak ada salahnya bagi saya diperbudakan rakyat. Lebih baik diperbudakan oleh rakyat daripada UMNO memperlepukan orang-orang lain. Blatant disregard for the law and the principle of justice. Saudara tengok, tonton tadi foto bersih. Saudara lihat sendiri apa yang berlaku, apa yang dicari dalam. Oh, ini barricade. Barricade apa? Dataran Merdeka. Siapa kata dataran Merdeka itu dataran larangan? Dataran Merdeka itu dataran rakyat yang merdeka. Hak kita untuk mana-mana berbeda. Saudara, lepas penilaiannya, insya Allah kita menang. Kita berhimpun di dataran merdeka. Apa masalahnya? Isunya apa? Isunya penipuan pilihan raya. Setelah setengah abad merdeka, kita merintih, menjerit, minta fair and free elections. Bawa international observers. Baru ini datang, bagi report. Dan kita minta apa? Kita minta menang tak? Kita minta jangan tipu. Sebab itu saya di Sabah, di Sarawak baru ini, di Limbang, cakap orang-orang ibadat, bagi tahu kita kecil-kecil diberitahu salah curi itu ayam, sudah besar curi lembu tak apa. Kita kecil-kecil diberitahu gaduh dengan kawan-kawan biasa, jangan pukul mereka. Sudah besar diterajang polis. Tak payah masuk universiti, tak perlu masuk universiti untuk tahu. Kalau ada penyokong UMNO, MCA, MIC atau penyokong BN yang ada, termasuk yang di rumah-rumah, saya nak bagi tahu, kita tidak pernah menganggap polis itu musuh. Polis itu institusi pemerintah yang penting. Kita dalam kerajaan, kita perintah, kita perlu pasukan keselamatan, kita perlu tentera yang profesional, kita perlu polis yang profesional, dan kita bertanggungjawab angkat mutu profesionalisme polis supaya berkhidmat dengan cukup baik. Itu tanggungjawab kita dan janji. Nak semua musuh ni buat apa? Kerana nanti sekarang ni Tun Hanif Umar pengurusi panel bebas.
Jadi antara judi halal, judi haram pun dia tak berapa. Ingat di mahkamah dulu, orang tanya Tun, macam mana Tun orang Islam tapi terlibat dalam genting? Dia kata saya perhati dalam Quran, ada pun ayat yang kata tak boleh judi. Itu panel bebas semua. Kemudian saya lupa anak muda, saya baru balik daripada Bahrain. Saya pergi setengah hari ke Bahrain di dekat pesawat dari Qatar Airways. Lupa anak muda. Dia kata tu apa saja orang cakap pasal yang ada komunis ni. Tu nanti kata ada yang pro komunis ni. Dia umur 30-an, ada seorang 29, seorang 32. Dia heran, mana ada komunis jadi masalah? Komunis cerita 50-an, 60-an. Tuan Hanif ni dah pencen lama, dia ingat dia ketua polis negara, dia lawan komunis. Ayo, Karoli. Dia ingat dia ketua polis negara tahun 60-an, dia lawan komunis. Kita harus jaga negara kita daripada penjarawan dan pengganas komunis. Kita boleh lawan Jinping habis-habisan. Hanif, lebih dah. Komunis ni dah kawan kamu. Kamu mesyuarat UMNO, wakil parti komunis mau datang tak? Ini yang jadi puji film. Sebab itu saya terima kesalahan tadi. Kita minta Tuan Hanif tarik diri sebagai polisi negara. Jangan perbodohkan rakyat. Kamu tahu kamu tidak bebas. Kamu tahu kamu buat kenyataan menghina orang Mesir. Kamu mau jadi pengusi panel bebas? Tidak boleh. Dan saya minta ahli-ahli ini nanti ini umumkan hari ini, berundurlah dengan baik. Kau tidak menjadi bahan mockery, permainan, kerana orang tidak anggap itu sekali yang serius. Baik, saya kata kita perlu ambil alih kuasa. Ya, tuan tanya lo nak menang? Ya, bukan dia nak menang. Insya Allah pilihan raya dia ada ke bulan Jun, bulan September, that's one matter. Najib, Rosma, tinggal Abang Monek. Muatlah pilihan raya bila. Bagilah kepada peserta RM15,000, RM500 kepada orang kampung, RM100 pelajar, RM200 mahasiswa. It's time to say goodbye. Enough of corruption, enough of racism, enough of abuse of power. The people have spoken, and our demand is that Malaysia mature as a democratic nation, observe the principles of good governance, rule of law, and justice for all. You don't understand this language, you take over and exchange job as parliamentary leader of Malaysian opposition. Dan saya nak ulang, apa langkah pertama? Saya kata langkah pertama, hidup dulu. Kita ambil alih kuasa, orang tanya, ya no, semua nak kuasa, orang politik janji, dengan Kit Siang bagi janji. Khalid kata, ya kita akan buat. Apa dia? Apa dia? Saya bagi tahu, orang tunggu dah lama. Saya bagi tahu, saya sebenarnya tunjuk ni kan tengok mata, saya tengok perut sekali. Orang tunggu. Saya sebut haram dadah ni pada mana? Maknanya saya kata, mereka pukul saya, mereka telanjang saya, pukul saya punya tu, dia hina saya, aibkan saya, fitnahkan saya. Haram dadah sungguh. Itu konten. Dan tu nanti ikut sama saya kata haram dadah. Haram dadah orang Felda yang tak sokong dia. Ampun lah, mana boleh buat macam tu? Dia tak faham konteks. Baik, saya kata kita nak ambil alih. Orang tanya, ya no, semua orang ambil kuasa, nak ambil alih pasal apa? Saya kata kita nak ambil alih dengan
dasar yang saya sebutkan tadi, ulangi apa yang disebut oleh Khalid dan Isyam. Dan dengan langkah yang spesifik apa dia? Number one, hari ini menang. Kalau menang, sudah tahu kedua pun ada keputusan. Kalau UMNO menang pos 9, dengan ini diumumkan cepat. Kalau kita masih perkiraan, masih lagi belum selesai, dan kita masih menunggu keputusan. Anak mampu yang anak kalah itu. Jadi kita akan dapat keputusan sehingga di antara 2 sampai 3 pagi. Dah umum masa itu tua-tua aku pun dah tidur. Jadi kita kena tunggu esok angkat sumpah. Bila kita angkat sumpah, saya kata insya Allah buat begini. Bagi saya 24 jam kita umum harga minyak di seluruh negara situ. Orang tanya, is this economically viable or feasible? Saya jawab, berapa revenue minyak satu tahun? 90 bilion. 70, 80 bilion. 80 kalau turun sikit, UMNO kita bengkak. Saya kata kalau turun sikit, revenue itu kurang, bukan bengkak. Jadi daripada 80, jadi 70. Jangan orang bilang, Anwar, you janji turun ni macam mana bayang? Ayah, saya janji turun, bukan saya janji hapus. Yang saya janji hapus itu PTPN. Nah, orang sokong, saya nak you sokong dengan komitmen. Orang tanya, boleh jawab. No, it's not an emotional thing. Oh, just because you like Hanayu. Tanya siapa yang tak suka Hanayu. Saya masih itu 2008, saya datang campaign. Sorry, I'm going to tell you the true story. Saya datang campaign. Lanjut 20 minit. Saya tanya dia, siapa nama Hanayu? Nama satu. Dan itu, saya boleh ini Hanayu. Yang mana satu tak ada. Itu dah sekolah. Kita jual Hanayu. Oh, saya kata. Sudah jual lagi. Pretty dedicated ahli Dewan. Ya, saya orang bagi 2 kali dulu. Saya tak percaya. Okey. Sudah kita tak sumpah, kita bagi dan minyak turun. Revenue masih ada dan besar. Negara Singapura catat ekonomi lebih baik, ini tidak ada hasilnya. Jepun, Korea, dan saya selalu banding Turki. Kita tengok Turki. Turki memang orang pun tahu, memang my very good personal friend is the Prime Minister of Turkey, Tayyip Erdogan. Not Najib Razak. Dia ajak saya biar tengah dia, yang punya merah cantik tu Azizah. Dan saya tai baru tu tai Erdogan bagi tu. Untuk Azmin dan Saiful Said. Turki hasil minyak tidak ada. Dia terpaksa import more. Tetapi prinsipal dia, number 1, get rid of corruption. Bila ada tender telecom, dia advertise on television. Ini dia specs, ini dia harga, dan ini keputusan akhir. The whole country boleh melihat dan menilai siapa yang dapat tender. Maknanya kerajaan boleh selamatkan bilion ringgit daripada private negotiation seperti mana dibuat oleh UMNO Barisan Nasional hari ini. Transparency International sebut kalau tidak ada tender di Malaysia, minimum 20 bilion sampai 40 bilion ringgit satu tahun hilang sebab corruption. Negotiated arrangements, no tender. Sebab itu tanyalah, nanti cakap transformation, bila tender tidak ada. Bila tender tidak ada, harga meningkat. Mana kita tahu harga yang senang kalau tidak ada tender? Nah, ini dilakukan di Turki. Maka governance itu menyebabkan orang tambah yakin. Bila orang tambah yakin, saya keluar penjara, saya mengajar di Washington Georgetown University. Saya profesor. Tapi masuk dalam sekolah tak boleh. Kat Georgetown University, Stanford, Harvard, Oxford boleh bagi lecture dengan profesor sahaja. UiTM tak boleh masuk. Jangan salah, kerana mutu UM, UKM, UiTM itu sebenarnya lebih baik daripada Oxford dan Georgetown. Agak saya lah ya.
Tetapi insya Allah percaya saudara, kita menang pilihan raya. Universities masih be open for center of learning, discussion, academic discourse. No more atau universiti. Bukan bid'ah, fatal atau universiti. Itu jaminan kita. Sudah. Baik, bagi tahu saya. Dia kata, bila saya tanya, dia jemput saya dengan Azizah pergi Turki. Lepas saya keluar benda. Masa pilihan raya diadakan tahun 2002, parti dia parti AKP menang. Saya kata dalam penjara. Parti menang, dia dalam penjara. Dia keluar, dia bilang apa itu? Sebab itu orang tanya, kenapa orang tak offer kes yang Perdana Menteri? Pasal kes yang sokong saya, jadi selesai waktu. Saifuddin sebab dia tak masuk penjara. Jadi bila masuk penjara, keluar, ada peluang dari Perdana Menteri. Baik. Tapi something that strikes me, you meet leaders, you meet presidents, prime ministers, top political leaders. You assess them. Apa beza dia menarik perhatian saya? Dia bagi tahu ke saya, dia kata, what is so great and outstanding? There's a prime minister of Turkey. Turkey is a great nation. The last Ottoman Empire, Empire Osmania, Turki. Jadi saudara itu besar, dia anggap sebagai ketua dan dunia Islam melihat ini negara yang demokratik. Dua negara yang asal demokrasi di dunia Islam, Turki dan Indonesia. Dan Turki kerana amat vibrant ekonomi, close to both Europe and Asia, menjadi contoh dan teladan. Dia kata yes, tapi dia tahu tak masa saya jadi Perdana Menteri, anak kampung Anatolia nak masuk universiti tak dapat sebab tidak ada wang. Kalau masuk kau berhutang, dia keluar belajar, tekun, graduate, bekerja, tanggungjawab dia bayar hutang. Start kerja, bayar hutang. Dia tak fikir masalah keluarga dia, ibu bapa dia yang derita dalam masalah kemiskinan. I have to change. Turki tidak ada wang hasil minyak. Dalam masa 3 tahun Turki melaksanakan pendidikan percuma dari sekolah rendah sehingga universiti sehingga PhD. Apa saya kita bebas? Kata Mahathir, kata Najib, bankrupt. Negara itu bankrupt. Saya nak tanya saudara, siapa yang hutang BTPTN? Jangan main boleh hutang mana kita tahu. Okey, dah, alright. You tak hutang? Hutang tak kanan. Sudah. Apa cara dengan pemuda Anwar kata kita akan serang Pakatan Melayu, serang Anwar, karena mana boleh orang yang hutang tak bayar. Ini budaya yang tidak sehat. Ini merosakkan culture and business aptitude of Malaysians. Wah, bukan main. Saya kata, anak kampung Lakui, Cok Kudu, hutang 10-15 ribu, kamu kata wajib bayar. Lebu kodok PKFZ, Tajudin, Malaysian Airlines, sudah. What hypocrisy is this? You treat Malaysians, the poor Malaysians, differently as you treat the rich Malaysians. Ini yang saya katakan dua Malaysia. One for your cronies and UMNO leaders and BN leaders, and one for the rakyat. Change it. There should be really truly one great Malaysian family. Saudara, saya kita bakal BTPTN. Najib kata 43 bilion. Kita kira 28 bilion. Maksimum 30 bilion. Maksimum 30 bilion. Maksimum 30 bilion 14 tahun. Maknanya 3 bilion 1 tahun. Apakah belanja 3 bilion 1 tahun negara bankrupt? Saya kata kita tambah jadi 5 bilion. Sebab fees, allowance, asrama, makan, buku,
Saya tengok di Turki komputer boleh diberikan. Saya kena fikir apakah mungkin kita sediakan komputer untuk jam pelajar. Berapa? 5 bilion 1 tahun. Dia kata bankrupt. Baik, bagaimana yang dah hutang dulu? Dia kata kena wajib bayar. Saya kata no, it depends. Kalau yang hutang dulu tu golongan paling kaya, lain. Tapi yang hutang tu orang Melayu kampung, orang Dayak, orang Kadazan, orang Cina peniaga kecil. Cina ni bukan semua tokek. Walaupun orang Melayu di kampung ni jumpa Cina tokek, dia beri sikit, semua tokek. Jadi Cina pun semua. Kerja apa? Saya kerja dalam taksi dia tak. Tokek. Melayu ni dia semua tuan. Ketuanan Melayu. Wah, bukan tuan, kering, benar kering. Congkok lagi ni. Ketuanan Melayu. Melayu duduk mana? Flat. Melayu kerja apa? Driver. Tapi tuan, sudah sebab itu saya kata kalangan bawahan miskin yang terpinggir, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadar, it's time that we gather enough strength, be united to fight for our rights. Enough ribuan ini. Yang kaya Melayu dan tidak ada. Siapa? Siapa dapat kontrak berpuluh bilion ringgit Petronas? Anak bekas-bekas dalam negeri. Sebab itu bertahan. Letih mesti menang juga. Kalau tak menang, rosak apa? Rosak kontrak Pak Har. Ya, berpuluh bilion. Tu pun ada lagi mahasiswa. Ada mahasiswa yang sokong lagi. Anak dia 10 bilion ringgit kontrak. Kamu nak dapat pinjaman, PTPTN dibatalkan pun tak boleh. Itu pun hidup UMNO. Hei, kena bodoh masih sama lah. Sebab tu saya kena sebutkan. Kenapa kita nak do away dengan hutang? Sebab dia miskin in the first place. Kerajaan yang kaya apa sebab berhutang? Hak dia. Itulah sebabnya mengapa bila kita bincang siang malam tak hadir itu bukan panel untuk kaji case by case. Yang mana yang di bawah kategori itu dibatalkan semuanya, melainkan yang betul-betul kategori yang cukup kaya.